إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang saya raikan, yang saya muliakan, yang telah bersama dengan kita sejak setahun 7 bulan yang lalu, kita sudah masuk musim yang kedua. Musim yang pertama setahun 6 bulan. Musim kedua ni kita sudah masuk minggu yang kelima kali ni. Minggu yang keenam kita dah masuk. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan ya. Kita masih dapat bersiaran, kita masih dapat istiqamah. Pagi pukul 7, malam 9.15. Pagi pukul 7, malam 9.15. Yang kita tidak bersiaran, hari Isnin dan hari Selasa sahaja. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, Ahad, pukul 7 pagi dan pukul 9.15 malam. Alhamdulillah. Sehingga ni tuan-tuan, hampir 150 orang asatizah, doktor-doktor, profesor-profesor yang dapat bersama-sama dengan kita meraihkan program-program kita tuan-tuan secara istiqamah. Alhamdulillah, bila kita ajukan jemputan kepada mereka, sehingga ini tidak ada seorang pun yang menolak, yang decline dan sebagainya. Ini satu petanda yang sangat baik kepada pendakwah-pendakwah, kepada mereka yang berilmu, tuan-tuan dan puan, ingin mencurahkan ilmu mereka dalam suasana alhamdulillah, dan suasana yang nyaman dari segi inteleknya, yang nyaman dari segi suasananya, yang nyaman dari segi alat salurannya, dan yang nyaman tuan-tuan dari segi kedudukan kita untuk membawakan Islam dalam keribaan masyarakat insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kita sambung tuan-tuan dan puan. Kita sambung minggu lepas satu keluarga tuan-tuan. Satu keluarga minggu lepas seorang suami, seorang isteri dan 4 orang anak. Asalnya ada 6 orang, 2 orang telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam usia yang kecil tuan-tuan dan puan ya. Jadi 4 orang. 4 orang yang anak-anak berumur daripada 18 tahun hinggalah kepada yang lebih kecil, yang lebih muda daripada itu, 4 orang tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Dan keluarga ini dicadangkan oleh beberapa orang tuan-tuan, mencadangkan kepada saya. Nak ambil contoh keluarga yang dapat mendidik diri mereka sebagai ibu dan ayah, dapat menjalankan peranan sebagai ibu dan ayah, yang dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak hingga anak-anak dilaporkan kepada saya. Anak-anak ni dapat mencerminkan sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Apa ayat yang saya baca tuan-tuan? Ayat yang saya baca itu ialah orang yang beriman itu, apabila disebutkan nama Allah, gemetar tubuh badan mereka. Alpa dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah taman iman mereka. Mereka inilah yang memberikan tuan-tuan yang seluruhnya mereka serahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan ya, ibu dan ayah dan anak-anak mempunyai kualiti-kualiti seperti apa yang disebutkan itu, sudah tentulah bagi setengah daripada kita, mungkin termasuk saya tuan-tuan dan puan, agak sukar untuk kita menjalankan tanggungjawab sebagai ibu dan ayah untuk mendidik anak-anak sampai kepada peringkat melahirkan personaliti anak seperti yang saya sebutkan tadi tuan-tuan dan puan. Jadi kita belajarlah tuan-tuan. Walaupun pasangan ni agaknya lebih muda daripada kita, obviously lebih muda daripada saya lah. Agaknya macam anak-anak saya kan tuan-tuan dan puan ya. Jadi tetapi dalam mudanya itu caranya agak dewasa. Lebih mudanya itu tuan-tuan dia punya misi dan visi untuk keluarganya agak dewasa. Walaupun lebih muda daripada saya tuan-tuan, komitmen untuk membina satu keluarga yang sakinah, keluarga sakinah agaknya lebih hebat daripada saya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kita perkenalkan ya, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas bersama isterinya seorang ustazah tuan-tuan dan puan ya. Alhamdulillah kedua-duanya belajar di Jordan pada satu masa dahulu tuan-tuan dan puan, terikat hubungan suami isteri di Jordan dan selepas itu dapat melahirkan 6 orang anak, 2 daripadanya telah diambil oleh Allah, 4 adanya bersama-sama dengan kita, bersama dengan mereka sekarang ini. Jadi tuan-tuan dan puan, seluruh keluarga berada dengan kita. Apa khabar Ustaz? Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Datuk. Alhamdulillah, masya-Allah, masya-Allah. Malam ni kita ada nasyid lagi ke macam mana ke? InsyaAllah Datuk. Setiap kali penampilan kita akan ada entertainment. Kita punya pemukul gendang tu ada dah? Ada insyaAllah. Alhamdulillah. Masya-Allah tuan-tuan dan puan, minggu lepas kami dihiburkan sebuah nasyid. Dan saya bagi tahu apa ni Ustaz, kalau dapat Ustaz rakamkan nasyid tu, saya akan sebarkan. Melalui program ini tuan-tuan kita sebarkan. Liriknya menarik,
Saya rasa dia punya rhythm, melodinya tidak berapa complicated. Jadi saya rasa itu mungkin boleh nyanyian kepada anak muda kita, anak-anak kita, dan suami isteri dan keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, saya tengok Ustaz menyanyi, Ustazah pun bernasyid, anak-anak bernasyid dengan satu irama, tuan-tuan dan puan, yang insyaAllah kalau liriknya kita perhatikan agaknya. Tapi kalau liriknya dapat diberikan kepada kita, cantiklah tuan-tuan dan puan. Lirik itu rasanya untuk kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang mati Islam, agaknya sebagai permulaan ya, kita nak sikit saja. Kita pun dah sebut minggu lepas, tapi untuk mengenalkan dalam masa yang singkat di pasal dah ada, mungkin ada para penonton yang baru yang menonton di sadan ini. Tuan-tuan dan puan ya, ini nama program malam ini, tajuk besarnya ialah Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, dan kita paparkan sebagai wakil kepada Keluarga Sakinah. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi sikit proviso bahawa ustaz ni pun tidak selesa sebenarnya, ustazah pun tidak selesa, anak-anak pun tidak selesa memaparkan diri mereka di khalayak yang disaksikan satu dunia sekarang ini melalui internet ini. Tapi saya kata atas nama dakwah. Atas nama dakwah. Perkataan kita adalah dakwah, lenggok-lenggok kita adalah dakwah, bahasa kita adalah bahasa dakwah, dan kita nak outcome daripada result daripada itu tersemat di hati para penonton yang ribuan yang menyaksikan ini. InsyaAllah aku sudah mempraktikan apa yang dibuat. Aku akan meneruskan praktis ini sampai bila-bila. Kalau yang belum lagi, macam saya katakanlah belum lagi, insyaAllah tip-tip yang diberikan itu akan aku kumpulkan. Aku bincang dengan anak-anak, bincang dengan isteri, dengan suami, akan dapat aku realisasikan dalam kehidupan keluarga kita. Itulah tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Jadi bersama kita tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang akan mengulas tuan-tuan, yang mengulas daripada berbagai sudut, terutama sudut psikologi, sudut kaunseling dan sebagainya, ialah Profesor Dr. Nur Azniza Ishak daripada Universiti Utara Malaysia. Apa khabar doktor? Apa khabar doktor? Ya, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Saya memperkenalkan inilah doktor tuan-tuan dan puan, profesor kita yang akan mengulas. Saya akan mencedok beberapa perkara, lepas tu saya akan bentangkan, saya minta doktor mengulaslah perkara-perkara itu yang berkaitan dengan family ini. Macam mana ulasan-ulasan itu dapat kita rangkum, dapat kita kata orang tuan-tuan, dapat kita lumatkan untuk dihadamkan dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, untuk permulaan ni para penonton, jangan lupa like and share tuan-tuan, like and share. Tolong tuan-tuan like and share. Bagi tahu teman-teman kita, this is a rarity tuan-tuan. It is not banyak kali kita buat benda-benda yang macam ini. Ada keluarga yang sanggup walaupun nampaknya ada hesitation, tapi sanggup atas nama dakwah untuk bertemu dengan kita, bercerita tentang tips-tips atau cara-cara mereka membina diri, membina anak-anak, membina keluarga mereka yang mungkin menjadi contoh tauladan kepada kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, permulaannya dalam masa singkat, Ustaz introducekan lagi sekali Ustaz keluarga Ustaz, insya-Allah. Berapa lama kahwin dan sebagainya. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama kali saya ucapkan jazakallah, jutaan terima kasih kepada ayahanda kita Datuk Dr. Hasan Ali yang sungguh-sungguh membuktikan cintanya pada Rasulullah SAW dengan menyampaikan balighu anni walau ayah itu dalam medium yang hari ini kita boleh tengok satu dunia. Ini adalah ilham yang Allah turunkan kepada beliau untuk beliau menyimpan asetnya di akhirat dan kita berkongsi sama sekarang. Dan selawat ke atas baginda Rasulullah SAW, kita punya role model yang paling mulia. Beliau baginda lah adalah uswatun hasanah yang kita jadikan idola, role model untuk kita bina keluarga sakinah, bahagia. Dan bila kita jadikan Rasulullah SAW sebagai kita punya idola, insya-Allah kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi terlebih dahulu secara ringkas saya kenalkan diri saya, nama Muhammad Nazri bin Abbas, dan saya mempunyai 6 orang anak dan 2 meninggal dunia. Yang ada Allah rezekikan lagi ada 4 orang. Seorang baru lepas SPM, seorang lagi sedang mengambil SPM dan lagi 2 masih sekolah rendah di Mat Hafiz. Jadi insya-Allah semua mereka ini sedang diatur dan dicatur oleh kita untuk mereka jadi hamlatul Quran. Artinya mereka menjadi penanggung Al-Quran dan juga orang-orang yang akan memperjuangkan Al-Quran dalam hidup.
sebagai perjuangan mereka. Disebabkan itu kita sekarang sedang pastikan mereka ini menghafaz Al-Quran 30 juz dalam masa yang sama. Mereka tidak meninggalkan akademi. Jadi di sekolah mereka juga mereka ambil bidang sains, sebab kita yakin insya-Allah keperluan dakwah di akhir zaman ini kita memerlukan profesional yang bertakwa. Kalau dia seorang hufaz, dia kenalah seorang hufaz yang profesional dan hufaz yang berteknologi. Sebab itu adalah keperluan kita dalam mengisi Islam sebagai dunul hayah. Jadi kami dulu direzekikan Allah untuk belajar di Jordan, dan pertemuan saya dengan orang rumah yang tidak dirancang juga di sana ketika usia saya 25 tahun lah. Jadi Alhamdulillah sempatlah seorang anak saya lahir di Jordan dan yang lain semua lahir di Malaysia. Jadi itu sedikit Datuk pengenalan ringkas daripada saya. Wallahualam. Alhamdulillah, masya-Allah. Dengan penerangan ringkas ni, saya nak minta Profesor ulas sikit walaupun penerangan ringkas ni. Ini contoh ya, satu keluarga yang saya rasakan keluarga muda, saudara, anak ada 6 orang, 2 orang meninggal, tinggal 4 orang sekarang ni. Kau tengok anak pun yang tua pun 18 tahun, yang lain kecil-kecil belaka ni, tuan-tuan dan puan, masih sekolah rendah, ada 2 orang sekolah rendah dan mereka belajar di Ma'had Hafiz dan sebagainya. Jadi macam mana kalau ulasan daripada Profesor ya, tengok dia punya, kata orang dia punya komposisi keadaan keluarga itu ya, dari sudut psikologinya. Ayah dan ibunya belajar di Jordan, semuanya graduate dan sebagainya. Anak-anaknya, tuan-tuan dan puan, dibentuk, dibendung dalam satu suasana Islamik, tuan-tuan dan puan ya. Jadi macam mana Profesor memandang vis-a-vis masyarakat umum di Malaysia ini, terdapat satu keluarga yang sedemikian, nampaknya jelas, tumpuannya jelas, matlamatnya jelas, apa yang dia nak dia jelas, apa yang dia nak sebagai mak dan bapa jelas, apa yang dia nak yang akan berlaku pada anak-anak dia jelas. Jadi macam mana tentang kejelasan-kejelasan itu? Profesor, sila Profesor permulaannya. Ya, terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi malam ini. Alhamdulillah, tengok Ustaz dengan geng Ustaz pun Alhamdulillah nampak ceria, macam ready ya. Ready untuk kita bersembang-sembang santai. Dan tengok Datuk pun memang kita kata sangat energetik dan sebagainya untuk kita berkongsi pengalaman. Di sini pemerhatian saya secara keseluruhan lah. Saya tengok apabila Ustaz menyatakan plan dia satu persatu. Dan juga yang ni saya tengok dia ada collaboration yang baik. Ya, maksud dia pasangan, maksud dia dengan pasangan, dengan isteri, Ustaz dan sebagainya. Dan dalam keadaan itu kita tengok benda itu sangat diletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia sehingga kan daripada awal persediaan perkahwinan dan perancangan kepada setiap anak itu yang telah rezekikan kepada Ustaz dan juga isteri, menunjukkan plan tersebut bukan plan jangkaan dunia, bukan jangka masa pendek. Maksud dia long term. Long term tu maksud dia bukan sekadar di dunia tapi sampai ke akhirat. Yang apabila didefinisikan sebagai orang ataupun manusia yang sangat tawaduk tadi, yang sangat berbakti, bukan saja yang akan digroom bukan saja kepada ibu bapa, tetapi akan meletakkan diri dia sebagai hamba, yang mana kita proses yang sangat baik dalam pembinaan awal manusia tersebut mengenali Rabb dia, dan dalam keadaan itu mewujudkan satu keadaan kepatuhan, yang mana di sini kalau kita tengoklah, especially yang apabila dari segi psychological punya basis tu, maksud dia input dalaman, yang mana internal factor tu telah macam saya nampak cara penjelasan tadi telah disusun. Jadi bila telah disusun, maksud dia walaupun dalam keadaan ini kita ibu bapa tak boleh jadi perfect pun, tapi usaha kepada perfect itu telah ada. Maksudnya combination yang kepada melihat dunia ini adalah sebagai lapangan untuk kita berusaha bergerak kepada kehidupan yang abadi, yang lebih sejahtera di akhirat nanti.
Maksud dia advance lah, kalau saya boleh panggil lah. Allah. Maksud dia advance punya cara pemikiran. Di situ maksud dia bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh buat. Macam saya kata tadi, Datuk, dia bila kita bukan perfect, maksud dia kita sentiasa belajar. Maksudnya kita form satu demi satu. Sebab dunia kita ni, kalau kita tengok perubahan demi perubahan, kita tengok dia berubah dengan cepat, dan dengan teknologi dan sebagainya dia berubah dengan cepat. So kita nak kena sediakan diri kita, kena cepat juga untuk belajar, untuk mengenali, untuk memahami, dan juga untuk menguruskan keadaan tersebut. Dan saya nampak Ustaz dan isteri telah berada pada keadaan itu. Dan itu yang menunjukkan cantiknya plan tu, bukan saja untuk selamat di dunia, tapi insya-Allah akan selamat juga di akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih Profesor. Masya-Allah. Cantik ni. Tengok para penonton yang mata Islam, bagaimana Profesor kita, tuan-tuan dan puan, menyanjung. Saya gunakan perkataan tu, menyanjung. Menyanjung keluarga ini, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Keluarga ini ada sistem. Apa dia? Keluarga ini ada matlamat. Apa dia? Keluarga ini ada susunan. Apa dia? Keluarga ini ada struktur ke arah itu. Apa dia? Keluarga ini ada kombinasi di antara ahli-ahli keluarga. Suami, isteri dan anak-anak. Apa dia lagi? Jalan yang nak dituju itu jelas. Apa lagi? Tuan-tuan dan puan, segala-galanya seolah-olah, this is, tuan-tuan, saya nak gunakan perkataan ini pun agaknya melambung sangat. This is a super family lah, tuan-tuan dan puan. Dalam konteks kita, dalam hubungannya dengan masyarakat yang luas, tuan-tuan. Apa yang kita tengok dengan apa yang ada di depan kita ni, agaknya ini mungkinlah boleh menjadi satu-satu titik yang baik dalam masyarakat kita, untuk titik ini diangkat bersama oleh masyarakat, tuan-tuan dan puan. Jadi terima kasihlah Profesor punya ulasan tu. Saya pun seronok lah. Daripada last week pun nampak dia, Profesor, tuan-tuan, nampak ni ada sikit elemen kekaguman, tuan-tuan. Dalam konteks sekarang ni, konteks kita sedang berdepan dengan berbagai-bagai cabaran ni, tuan-tuan. Berbagai-bagai cabaran dalam hidup kita ni. Cabaran kiri, cabaran kanan, isma itu, izm ini dan sebagainya. Dan macam mana dia make up the society, tuan-tuan dan puan, yang kita lalui. Tetapi ada insan, ada keluarga yang dapat sikit dalam suasana itu melahirkan satu suasana yang insya-Allah yang Profesor mencuba tadi, untuk dia berjaya di dunia dan berjaya di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, yang berikutnya saya nak tanya kepada keluarga ni. Kalau Ustazah dapat jawab ni cantiklah ya, share sama-sama ni ya. Ini dalam Al-Quran disebut wabil walidain. Wabil walidain ni artinya berbuat baik kepada ibu bapa. Berbuat baik kepada bapa. Apa yang saya tahu, komen mak bapak kepada saya sejak 35 tahun yang lalu, Profesor, ialah anak-anak ni derhaka. Anak-anak ni kurang ajar. Anak ni tak tahu nak membahasakan diri dengan mak bapak. Anak ini berjalan tegak depan mak bapak. Anak ini macam ada sombong depan mak bapak. Anak ini ada angkuh di depan mak bapak. Itu dia. Sehingga mak bapak kadang-kadang, mak, tuan-tuan, dia tengok keadaan anak macam itu, lalu bongkak sombong, menjawab soalan pun bongkak sombong. Mak bapak masuk bilik, tuan-tuan, mak ambil tisu, lap air mata yang mengalir. Saudara-saudara. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz, Ustazah ke mana-manalah, tuan-tuan dan puan, respon. Bagaimana kita tanamkan satu sifat kepada anak-anak itu? Wabil walidain, berbuat baik kepada ibu bapa. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz. Sila Ustaz. Okay, saya dah kena dapat pass button daripada Zaujah saya untuk jawablah benda ni. Okey, jadi untuk soalan yang berkaitan dengan surah Luqman tadi tu, sebenarnya adalah berkait rapat dengan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita yang sangat besar, bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita tidak merealisasikan sebagai watak-watak yang ada juga dalam hadis yang Nabi sebutkan dalam kumpulan hadis-hadis akhir zaman tentang ibu bapa di akhir zaman akan melahirkan tuan-tuan. Allah. Maksudnya mereka itu akan memijak kepala mak ayah. Dan ini sebenarnya berkait rapat soal tentang adakah mak bapa itu dia mendidik anak dia atau dia menternak anak dia. Jadi kalau dulu kita zaman-zaman dulu mak bapak kalau dia jumpa tok guru dia akan hadiahkan tok guru turutan. Tujuannya untuk didik anak dia. Tapi hari ini kalau cubit sikit pun akan pergi laporan polis.
Jadi maknanya anak-anak kita di zaman akhir zaman ni, mak bapak kadang-kadang tak perasan. Dia bagi anak-anak tu apa yang dikendaki asalkan tak mengganggu. Asalkan anak tu diam, dia tidak mengganggu, dikira baik. Sehingga tersalah cara untuk mendidik diletak dalam acuan yang relevan dengan zaman sekarang ni, iaitu diletak gadget sebagai tok guru. Jadi akhirnya timbullah istilah kita sebenarnya mendidik atau menternak anak. Jadi anak kita sihat, dia tak mengganggu, tu kira baiklah. Tapi kita lupa bahawa anak-anak tersebut tidak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab itu dalam sebuah ungkapan yang disebut oleh kita punya ulama, Syekh Sya'rawi Al-Mutawalli, tentang nikmat, antara nikmat yang paling besar itu adalah kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Dan nikmat yang paling sempurna ialah kita mendapat redha Allah. Jadi untuk mendapat anak yang soleh dan solehah ini, kita memang kena usahakan dengan satu perjuangan yang sungguh-sungguh kreatif, dan kita kena ada berpakat dengan sahabat-sahabat. Untuk pengetahuan Datuk dan Prof yang dirahmati Allah, saya sebenarnya nak muncul dalam program macam ni pun atas orang kata permintaan Datuk lah. Nak masuk pun sebenarnya kenapa kami tak nak masuk? Pertama sebab kita takut. Kabura maqtan indallahi atqakum. Kamu cakap tapi kamu tak buat. Jadi sebab itu menakutkan kita untuk tampil ke depan. Takut bila kita cerita dengan orang tips-tips ni kita tak boleh buat. Tapi disebabkan satu ketika bila mana kami berbincang-bincang, kita kata okeylah, kita ambil pendekatan, kita fokus bimbing keluarga kita je. Kita pedulikan orang lain. Kalau orang lain nak tips ke, kita tak payah kongsi, pandai-pandai mereka lah. So apa akan jadi bila anak-anak kita membesar? Mereka juga akan berkawan dengan anak-anak orang. Mereka juga akan berkeluarga dengan anak-anak manusia. Jadi kalaulah anak-anak sekeliling kita itu tidak juga dididik dengan acuan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bagaimana akan lahir generasi seterusnya di antara cucu-cucu kita, cicit-cicit kita. Jadi rupa-rupanya, ku anfusakum wa ahlikum nara yang Allah perintahkan dalam Quran itu, Allah perintahkan untuk orang beriman. Maknanya selagi kamu menjadi orang yang beriman, maka kamu ada satu tugas perjuangan dakwah yang paling hebat, iaitu kamu kena selamatkan diri kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu daripada murka Allah dan daripada neraka Allah. Jadi untuk assignment ini, maka sebab tu saya rasakan selepas saya berfikir itu, nampaknya kita kena contact balik kawan-kawan kita yang ada jiwa. Tapi secara offline lah, maknanya bukan macam kita sekarang ni semua orang boleh tengok. Jadi kita buatlah satu program yang sesuai dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak ni diorang suka hiburan. Jadi kita latih diorang berhibur dengan pendekatan lirik-lirik yang boleh ada touching untuk roh mereka. Alhamdulillah. Itu juga kalau sekiranya mereka ni suka membaca, kadang-kadang bacaan banyak tak elok, kita bagi bacaan yang sesuai dengan kehendak zaman ni. Contoh sekarang anak-anak kita ni kurang tahu tentang hadis akhir zaman sebab mereka berada di akhir zaman. Jadi kita kena bacakan pada mereka supaya mereka tahu peranan mereka akan datang begini. Seperti mana yang dibuat oleh ayah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga Syekh Syamsuddin Al-Wali kepada Sultan Al-Fatih. Dia telah memastikan bahawa anak yang dikandung oleh isteri ayah Sultan Al-Fatih itu diberi kefahaman sejak dari kecil. Kamu besar bukan untuk bermain. Kamu besar untuk berjuang dan berdakwah. Nampak macam perkataan tu tegas. Tapi apa boleh buat Datuk, Prof dan juga sahabat-sahabat semua, zaman kita, zaman yang menggigit dengan fitnah ni membuatkan kita seakan-akan faham bahawa masa untuk bermain itu dah tak ada dah. Sebab fitnah dia terlalu dahsyat. Jadi persiapan yang perlu dibuat kena sungguh-sungguh dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kalau kita ada kawan-kawan yang mampu untuk memberi pencerahan, kita kontak kawan kita. Kalau kita mampu untuk berfikir bagaimana nak menyediakan hiburan yang baik untuk anak-anak kita, kita sediakan. Jadi itulah Datuk sedikit kongsian saya untuk jawapan. Okey, yang jelasnya tuan-tuan dan puan, the element of sharing, sharing dengan kawan-kawan kalau misalnya ke depan dalam membina anak-anak supaya taat kepada mak bapak. Persoalannya tadi dengan mak bapak tuan-tuan dan puan, Kalau ada misalnya buku-buku yang patut dibacakan yang berkaitan dengan ketaatan kepada ibu dan ayah. Kalau misalnya ada contoh-contoh dalam keluarga kita sendiri yang menggambarkan sepupu-sepupunya agaknya berbeza sikit, lebih advance sikit dalam hubungan anak-anak mengkhidmati ibu dan ayah.
Yang ni saya rasa tentang kata orang cross sharing of experience ni, saya rasa sangat-sangat penting lah dalam kita nak mendidik anak-anak, supaya anak-anak dalam konteks kita sebut tadi, anak-anak dididik bukan diternak. Pada sisi saya rasa nanti Profesor akan ulas ni antara mendidik dengan menternak. Ustaz tadi started off dalam sesi yang kedua ni, dalam perbincangan yang kedua ni, yang kita mendidik atau menternak. Yang mana satu ni? Dalam mendidik menternak dalam konteks anak-anak yang kita nak lahirkan, insya-Allah insan-insan yang dapat mengkhidmati mak bapak. Mak bapak sihat dikhidmati, mak bapak sakit dikhidmati, mak bapak nazak nanti dikhidmati, mak bapak berada dalam sakratul maut nanti dikhidmati, mak bapak terbujur menjadi jenazah pun akan dikhidmati. Agaknya tentang mutual sharing, cross sharing experience ini, agaknya macam mana Profesor? Ulasan Profesor insya-Allah. Sila Profesor. Ya. Untuk yang kedua ni, Datuk, tadi bila kita dengar Ustaz cerita tentang jelas, dan kemudian kita rasa, kemudian Ustaz kata dia rasa takut perkara tersebut tak boleh dilaksanakan dan sebagainya. Dan dalam keadaan ini, kalau kita tengoklah dari segi psikologi manusia, apabila dia membina keluarga dia, okey, dia membina keluarga dia sebenarnya macam untuk kita kata dari segi psikologi keluarga dan sebagainya pun, apabila kita boleh memegang struktur tersebut, meletakkan setiap satu peranan itu mengikut struktur tersebut dan jelas, sebenarnya perkara tersebut dia akan bergerak dengan smooth, kita katakan, dengan dengan jelas dan dengan baik. Sebab kita telah meletakkan keperluan dan apa yang dia perlu dari segi nature seorang manusia dan juga nature sebagai hamba Allah dan sebagainya. Maksudnya kita telah lengkapkan. Dan itu maksud dia, apabila melaksanakan amanah itu, kita sebenarnya sedang berusaha. Dan kita tak kata kita akan sangat perfect dan sebagainya, tak. Tapi kita sedang berusaha. Sebab itu bila Ustaz meletakkan konsep ternak dan didik itu, dia adalah satu perkara yang perlu kita bezakan. Yang perlu kita bezakan. Sebab manusia ni, dia 60 ke 70% dia adalah emotion. Ataupun dia menggerakkan apa pada keadaan tindakan dia, hasil daripada proses pembelajaran dia. In fact, kalau kata ahli psikologi meletakkan bagaimana manusia itu dia form dari segi kognitif dia, dari segi minda dia tu, dia membahagikan sekurang-kurangnya ada 4 peringkat yang kita kena faham. Contohnya, daripada awal lahir anak-anak tu sampai umur 2 tahun. Jadi maksud dia sentiasa mencari benda untuk dia act on. Kita kata macam dia nak bertindak balas, so dia capai sini dan sebagainya. So pada masa tersebut, apa yang boleh kita salurkan supaya dia boleh act on tu dalam keadaan yang betul. Maksud dia mungkin diletakkan dalam keadaan sentiasa bersama dengan kita, sentiasa dengar ayat-ayat Al-Quran daripada kita, alunan suara Al-Quran daripada kita. Maksud dia meletakkan permulaan, bagaimana dia absorb keadaan itu. Maksud dia dan dia bertingkah laku itu berpandukan kepada kita dah siap dah. Maksud dia dengan alunan Al-Qurannya, dengan bacaan Al-Qurannya, dengan bentuk cara bercakap dengan dia dengan baik dan sebagainya. Kemudian apabila dia masuk kepada antara 2 sampai 7 tahun ni, kita tengok, kita panggil, kita bergerak kepada dia lebih kepada simbolik punya function. Dan di sini saya yakinlah Ustaz dah ikut keadaan tersebut. Maksud dia dari segi satu kita kata fasa tersebut, dia telah nampak bahawa dalam keadaan ini, bila kita kata simbolik, dia tunjukkan perkara-perkara yang baik, yang elok, gambar yang baik dan sebagainya. Gambar orang tutup aurat, gambar orang sedang solat ke, gambar macam kalau dia nak tunjukkan dunia dan penciptaan dia pun, maksud dia tunjukkan perkara-perkara yang boleh merangsang minda kanak-kanak tersebut dari segi simboliknya, menunjukkan bahawa bersyukur kan, cantik, maksudnya perkara-perkara yang baik. Dan di situ saya yakinlah
keluarga ini telah setkan. Tapi bila masuk kepada apa kita kata persediaan kognitif dia yang formal pula, kita tengok kat sini dia dah boleh dah nilai sama ada benda tu apa kita kata macam kita kata dari segi concrete operation dia di situ, dia dah boleh berfikir, namun dia perlu kita strukturkan. Maksud dia macam apa saya daripada minggu lepas lagi saya dengar ustaz kata semayang di awal waktu, ikut waktu, mesti baca Quran, mesti kata at least ada 500 kali zikir. Ini form dia. Maksudnya form penstrukturan tersebut. Dan apabila diulang dan ulang dan ustaz dengan isteri pun buat juga benda yang elok tersebut, sebenarnya disalurkan masuk secara pembelajaran yang terancang, kita panggil. Maksudnya pembelajaran itu dah jadi terancang. Maksudnya tengok, oh yang ni the best way. Dan dalam keadaan itu, bila masuk pula kepada 11 tahun ke atas, kita katakan, dia dah boleh nilai. Yang ni betul, yang ni tak betul, yang ni bagus, yang ni dapat redha Allah, yang ni Allah minta kita buat, yang ni Allah tak bagi kita buat. Maksud dia dari segi keadaan tersebut kita telah mendidik. Tapi kalau menternak lain pula, letak makan kat situ, letak handset kat situ, letak device kat situ, buatlah ikut sukalah macam mana pun. Makanlah macam mana pun. Apa maksud dia, kita dengan urusan kita dengan dunia maya kita, anak-anak dengan dunia maya dia, maka dia akan dididik oleh gadget, oleh dunia maya tersebut. Itu yang menyebabkan apabila kita tersedar, kita susah nak paut balik sebab kita dah terlepas dari segi kognitif punya balance tu, supaya kita insert masuk perkara yang betul pada masa yang betul. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan ya. Ulasan ni tuan-tuan, Masya Allah. Ya tuan-tuan ya, ulasan dia berbuku pun ya, ulasan daripada pengalaman pun ya, urusan nak menunjukkan jalan yang betul pun ya, urusan menatakan tepat tak tepatnya apa yang dilakukan. Tetapi apa yang disebutkan oleh Profesor tadi, semua orang tuan-tuan tak ada yang perfect. Semua mak bapak tak ada yang perfect. Semua anak tak ada yang perfect. Jadi kita meniti dalam dunia imperfection. Tadi Profesor sebut, supaya kita menjadi perfect tuan-tuan. Ialah perfect manusia lah tuan-tuan. Yang perfect betul memanglah Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak ada question lagi. Tapi sebagai perfect manusia yang kita hendak anak kita. Ustaz ya, kita tengok anak Ustaz malam ni 3 je Ustaz. Mana seorang lagi Ustaz? Ada. Ada? Seorang lagi syahid dah. Oh, syahid seorang. I see. Okey. Jadi 3 orang ni. Siapa nama yang 3 ni Ustaz ni? Muhammad Abu Rawha. Kita berkenal sikit lah. Yang pertama Muhammad Abu Rawha, yang kedua Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Yang ketiga Aisyah Al-Humairah. Masya yang keempat Allah. Nur Muhammad Al-Mustafa. Nur Muhammad Al-Mustafa. Tengok ada nur tuan-tuan, ada nur. Cahaya Muhammad tuan-tuan. Mustafa tuan-tuan nampak. Ini semua gelaran-gelaran ni kepada yang dibuat kepada para sahabat, pada turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz ya, dari segi anak-anak ni Ustaz ya, personality. Tadi kita baca dalam surah Al-Anfal, dalam ayat yang keempat dalam surah Al-Anfal tu, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Artinya mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah benar-benar orang yang beriman. Mereka akan memperoleh darjat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agaknya untuk anak-anak ni, dari segi personality, ustaz dengan ustazah nak bina anak-anak yang mempunyai personality ulaika humul mu'minuna haqqan, iaitu orang-orang yang beriman, yang betul-betul, yang hak, dengan ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu agak-agaknya cita-cita ustaz, cita ustazah ya, untuk melihat anak kita membesar dengan personality itu mengikuti mereka. Personality mereka betul-betul ialah personality ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang yang beriman, yang disebut tadi tuan-tuan dan puan, orang yang beriman, mereka itulah yang benar-benar orang yang beriman. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz.
Uh, saya rasa semua mak ayah kalau kita tanya, tak ada seorang pun mak ayah yang nak anak dia tak bagus. Pasti dia nak kalau dapat peperiksaan dapat yang terbaik, cemerlang. Tetapi mungkin bagi orang-orang beriman, bukan sekadar kecemerlangan itu di dunia, kejayaan yang hakikat adalah ke akhirat. Jadi untuk kita dapat faham bagaimana kita nak membawa diri kita, membawa keluarga kita untuk jadi orang yang berjaya, maka kita tidak ada pilihan melainkan kita melihat apa yang Allah sebut dalam Quran dan apa yang dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ini tertera dalam ayat Al-Quran yang Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Allah telah menegaskan dengan setegas-tegasnya, hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maknanya bukan orang kaya itu yang paling mulia, bukan orang yang berjawatan itu orang yang paling mulia, bukan orang yang banyak harta itu yang paling mulia, tetapi mereka yang ada takwa. Walaupun mereka seorang sapu sampah, walaupun mereka seorang yang kerjanya hanya kita pandang sebelah mata, tapi bila dia ada takwa di situ, maka dia secara tak langsung Allah akan angkat darjatnya dekat dengan Allah SWT. Jadi untuk mengusahakan takwa inilah yang menjadi agenda utama para sahabat Nabi SAW sejak baginda mengislamkan mereka. Dan apabila mereka diislamkan, Rasulullah ajar mereka dalam tempoh 13 tahun untuk menanam iman di dada-dada mereka. Akhirnya kita dapat melihat satu bangsa yang digelar oleh Empire Rome pada ketika itu sebagai belalang padang pasir, iaitu satu gelaran yang berbentuk hinaan kepada bangsa tersebut. Allah tunjukkan dengan mukjizat Nabi SAW, apabila kamu menjadikan Allah sebagai cinta agung, maka 3/4 dunia berada di bawah tapak kaki mereka. Lantaran dengan itu, Allah angkat satu kaum yang dulu dipandang hina oleh Empire Rom dan Parsi ini dengan satu gelaran kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau berdasarkan ayat itu, saya rasa misi dan visi kita semua sebagai mak ayah kena sama. Kita kalau ditanya soalan ni, memang kalau kita panggil 10 orang akan jawab lain. Sama juga kalau kita tanya pada orang, apa tujuan anda berkahwin? Kalau ada 10 orang jawab berbeza-beza. Kalau kita tanya pada setiap orang, apa tujuan awak hidup? Kenapa awak dihidupkan oleh Allah? Mungkin jawab macam-macam. Jadi untuk itu, supaya kita dapat bersatu dan berpadu, supaya kita dapat berjumpa Allah dengan redha Allah, maka kita kena satukan jawapan. Dan jawapan itu tak lain tak bukan, kita kena usahakan untuk jadi orang yang bertakwa, barulah Allah akan serahkan dunia dan seisinya kepada kita. Barulah kita layak untuk digelar sebagai qad aflahal mu'minun. Jadi Allah dah sebut dah, orang-orang yang berjaya itu orang yang beriman, yang membersihkan hati mereka, yang menunaikan solat, yang membayar zakat. Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya Datuk, saya rasa satu proses yang perlu dibuat dengan begitu teliti. Sebab bila kita baca dalam satu surah yang lain, Allah menyebut salah satu ciri orang beriman ialah apabila disebutkan nama Allah ke dalam hati mereka, maka bergementarlah hati mereka. Sebab tu para mufassirin ada mengkisahkan apabila ayat ini turun menceritakan para sahabat ridwanullah alaihim yang mendapat iman di tangan Rasulullah SAW pada ketika itu, ada yang bila dengar ayat Quran ada yang pingsan, ada yang dengar ayat Quran ada yang mati pun, ada yang dengar ayat Quran bergementarlah seluruh tubuh mereka. Jadi ini belum berlaku kita lihat dalam masyarakat kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, hatta pada kita sebagai mak ayah. Jadi ini menemukan satu bagi saya secara peribadi satu keaiban lah. Sebab kita tak sampai lagi level yang boleh dikatakan mukmin sejati. Sebab dengar Quran kita tak gementar, kita tak takut. Tapi kalau dengar hantu, pontianak, pocong, kita cabut lari. Kita dengar ayat Allah ni kita tak rasa teruja. Tapi kalau kita sebut Mercedes, Brabus, kita teruja. Jadi kat situ tepuk dada tanya iman lah. Maknanya mak ayah sebelum nak selamatkan anak-anak dia, sebelum nak bawa anak dia jadi orang beriman, nak jadi orang berjaya, mak ayah kena mula dulu. Mak ayah kena penat-penat lelah untuk baiki diri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Para penonton, sebelum saya serahkan kepada Profesor, tuan-tuan dan puan ya, untuk ini, untuk keluarga yang kita dengar keluarga ni tuan-tuan, nak melahirkan anak yang bertakwa, didahului dengan mak bapak yang bertakwa,
dengan jalan yang jelas di hadapannya. Aku nak anak aku bila berumur 5 tahun macam mana, bila umur 12 tahun selepas balik macam mana, bila menjadi remaja macam mana. Saya yakin tuan-tuan dia ada carta, dia ada mapping, all being mapped out macam itu ya, supaya anak-anak itu betul-betul sampai peringkat ulaika humul mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman itu. Artinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bila kita saya nak bagi kepada profesor nanti ya. Sebelum saya nak ulas sikit tentang bagi informasi ni. Yang doktor ya, profesor ya. Personality yang kita nak cari ni, yang nak ni, personality yang nampaknya tidak ada, tak nyata, tak hidup macam personality yang orang barat nak cipta. Orang barat nak cipta personality yang profesional. Orang barat nak cipta personality yang boleh bercakap dengan hebat. Orang barat mencipta personality yang dapat memaparkan diri dia, cara macam mana nak memaparkan diri yang paling hebat dalam dunia. Orang barat mencipta dirinya, personalitinya yang hebat, gajinya hebat, keretanya hebat, rumahnya hebat. Ini semuanya diukur daripada material sukses itu yang kita nak berlaku pada anak kita. Tapi yang macam ustaz sebut dalam keluarga dia dan keluarga-keluarga yang lain juga ya, nak jadikan anak yang bertakwa. Apa dia yang bertakwa ni? Tak nampak tuan-tuan. Physically, we cannot see in your own eyes, with your own eyes. Dia takwa tu yang mana dia takwa dan sebagainya. Jadi nanti kalau dapat Dr. Ulas kat situ ya, di antara yang macam konon-kononnya imagery itu dengan yang betul berlaku di hadapan kita dalam barat ni, yang betul fizikal yang kita nampak macam itu. Okey, tapi tuan-tuan dan puan ya, kalau kita misalnya saya ada dengan teman-teman dalam Yayasan Sabahan ni, kita ada satu servis tuan-tuan. Ada khidmat yang kita nak berikan kepada keluarga-keluarga. Apa dia khidmatnya? Kepada keluarga yang menghadapi masalah untuk menyuntik agama dalam keluarga. Misal nak membangunkan pagi anak-anak, membangunkan pagi diri kita sendiri misalnya. Sukar sangat tuan-tuan. Besok tuan-tuan hari Sabtu, hari cuti, hari Ahad, hari cuti. Dan sekarang ni sebanyaknya orang bekerja daripada rumah tuan-tuan dan puan. Susah nak membangunkan. Berlalulah subuh, berlalulah duha, berlalulah tuan-tuan. Bukan berlalu subuh minggu ini saja. Minggu lepas pun berlalu subuh dan sebagainya. Berlalulah Al-Quran. Tak dibacalah Al-Quran. Duduklah Al-Quran di rak-raknya. Tak ada manusia yang menyentuh Al-Quran dalam rumah itu. Misalnya tuan-tuan dan puan. Ini misal. Saya tidak mengatakan inilah yang betulnya berlaku pada semua keluarga. Tapi persoalannya terlalu sukar. Dan ibu bapa yang datang berjumpa saya sejak 30 tahun yang dulu sampai sekarang ni, memang ada setengahnya angkat bendera putih tuan-tuan. Bukan bendera putih yang kita bincang sekarang ni. Angkat bendera putih. Masa mereka menghantar anak ke summer camp, smart learning dan sebagainya. Parenting. Sampai mereka cakap, buatlah doktor. Do what is necessary. Buatlah apa yang patut yang anak kita ni. Kami suami isteri dah angkat bendera putih. Surrender dah kami. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebutkan. Jadi kalau begitulah tuan-tuan masalah keluarga, tuan-tuan kontak kita tuan-tuan. Kontak kita, nombor telefon pun ada dan sebagainya. Tuan-tuan, macam mana kita akan bincang macam mana caranya kita nak suntik roh agama dalam keluarga kita. Jadi tuan-tuan call saya pun boleh, insya-Allah. Saya dengan teman-teman tuan-tuan kita menyediakan servis ini. Apa yang kita buat nanti detailnya kita boleh bincang tuan-tuan. Macam mana caranya kita dapat bantu sikit. Ada ilmu sikit, ada pengalaman sikit tuan-tuan dan puan, ada track record sikit, kita dapat membantu keluarga-keluarga yang saya rasa kebanyakannya tuan-tuan menghadapi masalah dan sebahagian daripadanya ada jalan keluar masalah, sebahagian daripadanya tidak ada lagi jalan keluar masalah. Jadi kita bersama-sama insya-Allah dengan hati yang putih bersih untuk membantu atas nama dakwah, kita hendak tuan-tuan dan puan insya-Allah kita boleh keluar daripada masalah itu. Apa masalahnya? Menyuntik roh agama dalam keluarga, menyuntik roh ibadah dalam keluarga, menyuntik roh akidah dalam keluarga, menyuntik roh syariat dalam keluarga, menyuntik roh akhlak dalam keluarga. Ini yang sangat penting tuan-tuan dan puan insya-Allah. Jadi boleh call kita terus tuan-tuan dan puan insya-Allah. Doktor, saya balik kepada doktor. Doktor tadi saya mengatakan to certain people daripada pandangan barat, takwa, beriman dan sebagainya, dia kata ini imagery, dia kata. Kerana tetapi yang fizikal je daripada kita, aku nak anakku ada kereta, aku nak anakku drive kereta ini, aku nak anakku ada rumah ini, aku nak anakku katakanlah bawa keluarganya untuk pergi melancong di sana sini dan sebagainya. Itu tafsiran dia tentang nak melihat anak, macam mana anak membangun dan sebagainya. Jadi atas nama dua opposing, seemingly opposing ya,
views mengenai kita nak yang personality mana yang kita nak pilih anak-anak kita. Kalau kita tak apa ni, kalau kita tak awas-awas betul-betul, tertakut kita memilih personality yang barat ndak itu dan meninggalkan personality Islam. Tapi macam Ustaz sebut tadi, anak dia belajar sains. Anak dia pergi martial arts kan. Anak dia melibatkan diri dengan masyarakat dan sebagainya. Maknanya, tuan-tuan dan puan, inilah dia personality yang kita nak. Personality the rounded personality, tapi asasnya mestilah agama Allah iaitu Islam. Macam mana Profesor, insya-Allah? Okey, saya cuba. Jadi di sini bila kita mengaitkan dari segi agama dengan intelektual, kalau kita tengoklah, sebab dalam keadaan ini kalau kata psikologi barat, dia membezakan ataupun memisahkan antara agama macam Datuk kata tadi, maksud dia agama lah. Kemudian dari segi cara hidup, nak olah cara hidup, kemahuan, kehendak dan sebagainya, satu side pula. Tapi yang the bestnya apabila kita dilahirkan dalam Islam ni, semua dah siap. Semua dah siap di dalam satu keadaan itu. Maksud dia tinggal kita nak mold, kita nak corakkan, kita nak instill, buat masukkan, tinggal kita nak praktis. Nak praktiskan keseluruhan tersebut. Namun apabila kita terlupa satu bahagian ni kepada diri manusia, iaitu kita letakkan spirituality dia, maksud dia hubungan dia dengan Tuhan dia, tentang kejadian dia, maksud dia apa yang tanggungjawab dia, apa yang dia perlu buat, hak dia dan sebagainya, itu yang kadang-kadang kita semua tersasar. Sebab kita nampak yang realistik, yang depan mata saja. Kereta besar, kerja besar, badan besar, apa benda semua besar-besar. Maksud dia dalam keadaan itu, dia nampak yang material tu dalam bentuk yang dicorakkan dalam bentuk yang dia nampak mudah, senang, macam banyak dan sebagainya. Tapi dia terlupa bahawa internal factor ni, sebenarnya ahli psikologi barat pun dia buat kajian. Dia kata tu yang saya kata 60 ke 70% manusia tu adalah emotion. Sekarang ni bukan sekadar IQ. Maksud dia IQ hebat, pandai, boleh hafal macam-macam dan sebagainya. Kalau dari segi emotion dia tak boleh urus, maka dia akan hanyut. Kemudian datang pula dari segi social quotient pula. Maksud dia satu-satu. Maksud dia social quotient. Maksud dia bagaimana dia berinteraksi dengan dunia sosial, tak duduk terperuk dalam rumah saja dengan gadget dia dan sebagainya. Kemudian datang pula lagi satu spiritual quotient. Maksud dia bagaimana kecerdasan dari segi spiritual itu sendiri. Tapi kalau kita tengok apa yang Ustaz jelaskan tadi, Ustaz dah blend dah, dan dia meletakkan spiritual dulu. Sebab untuk pembinaan manusia tu, yang mana dia boleh monolog dengan diri dia, communicate dengan diri dia, kita strengthen dulu, kuatkan dulu. Maksud dia kita bagi yang tu dulu. Jadi dia dah tahu hubungan dia dengan Rabb dia, hubungan dia dengan Tuhan dia, amanah atau dari segi tanggungjawab dia kepada ibu bapa dia, tanggungjawab dia kepada persekitaran dia. Maka di situ kalau kita kaji kajian terhadap yang saya katakan dari segi EQ tadi, dia merangkumi keseluruhan. Sebab itu kalau kita hanya pandai, hebat, dapat prestasi pun bagus dan sebagainya dalam pembelajaran pun bagus, anak-anak kita duduk cerita semua top 5 lah, top 3 lah, terbaik lah, apa semua, kita kena digest dan cuba link juga, selarikan juga dengan bagaimana dari segi spiritual dia, dari segi emotion dia uruskan macam mana. Sebab kalau kita tengok kat sini, kita perlu recognizekan, maksudnya kenal pasti apa yang sedang dia alami, dia buat. Kemudian kita perlu memahami dan kita perlu manage. Selalu yang ni sekarang ni yang jadi macam-macam, walaupun graduate hebat, walaupun kerja, pangkat besar dan sebagainya, dalam keadaan itu kalau kita tengok apabila dia tak boleh adjust persekitaran tersebut, hubungan dia dengan Allah pun ke laut, dia tidak ada pegangan, dia hanya bergantung fully kepada manusia, maka dia kita tengok tidak strong dalam dia manage urusan dunia dia dan juga urusan akhirat. Kita tak tahu dekat mana urusan tersebut. Jadi di situ kita tengok, itulah apabila dia ada rungutan demi rungutan, bagaimana ibu bapa ditinggalkan, ibu bapa tidak dihormati, tidak dikasihi,
kadang-kadang kita doa kan, tiap kali doa kita diminta untuk doa supaya Allah menjaga ibu bapa kita, ada ihsan kepada ibu bapa kita. Jadi maksud dia dalam keadaan itu, dalam niat kita tersebut, kadang-kadang kita perlu membina ihsan tu daripada sini, daripada sekarang. Dalam psikologi juga dia ada konsep empathy, dia ada konsep simpati. Tapi ihsan ni hanya ada dalam konsep Islam. Maksud dia bagaimana ihsan tu paduan dengan spiritual. Kalau empati, kita boleh kata kesian, kesian kat Datuk. Kan? Tapi kalau ada ihsan kepada Datuk, katakan kalau ada ihsan pada Datuk, maksud dia kita bagaimana kita mendoakan keadaan tersebut. Jadi itu kita kata kita kena blend. Maksud dia bagi kita orang Islam ni, kita ada dah yang tersedia tu, walau kita belajar apa pun nak kena blend dengan spirituality tu, konsep yang ada yang Allah telah letakkan kepada kita, panduan yang Allah telah letakkan pada kita, supaya blend tersebut dia akan mampu membantu kita untuk mencorakkan keadaan tersebut supaya dia jadi lebih baik. Sebab itu kalau kita tengok konsep ihsan tu, Allah dah letakkan bahawa atas dasar ihsan pada kita, yang mana Allah memberikan semua kepada kita. Maksudnya dia tidak punish kita dalam bentuk yang atas dosa kita directly. Tapi dia kadang-kadang bagi ruang, minta ampun dan sebagainya. Dan kita pun dengan anak-anak, atas dasar ihsan kita kepada anak-anak ni, maksud dia kecil lagi, dia perlu dibimbing, dia perlu distruktur, dia perlu dikasihi. Sebenarnya antara umur apa kita kata pada masa dia sekolah rendah dan sebagainya, itu yang kita nak kena meletakkan satu-satu arahan tu supaya dia faham dan dia boleh buat. Tapi apabila dia masuk kepada sekolah menengah dan sebagainya, sebenarnya bila kita kawan dengan dia tu, dia akan build up dia punya emotion, cognitive level dia, spiritual, dan kita akan tengok rutin dia pun ikut macam kita. Dan lagi satu yang bestnya, yang hebatnya keluarga Muslim ni, iaitu doa itu. Sebab itu strengthen kepada doa tu, maksud dia bila kita berdoa, bila kita usaha, yang nak bagi bukan kita boleh usaha je lah, tapi Allah yang nak bagi hidayah tu, nak kena doa. Maksud dia Allah pilih, sebab kita berada di dunia ni, kalau kita tengok, kita hanya boleh kata saya nak ni, saya nak macam ni, saya nak macam ni, tapi kenapa diletakkan qada dan qadar itu? Maksud dia itu juga kita, hubungan kita dengan anak-anak lah. Maksud dia kita kena build up, bukan sekadar empathy dan simpati je, tapi ihsan itu, kasih sayang, meletakkan hubungan kita itu supaya perkara tersebut betul-betul kita bertanggungjawab dan meletakkan hak kepada orang yang berhak. Masya-Allah, tuan-tuan. Boleh Datuk? Boleh sangatlah Ustaz. Apa ni doktor? Sampai ke peringkat ihsan, tuan-tuan dan puan. Mak bapaknya menyanjung ihsan. Ihsan ni tinggi lah tuan-tuan. Ihsan ni sangat tinggi tuan-tuan dan puan. Dalam Islam bila sebut ihsan ni, Masya-Allah tuan-tuan. Iman sampai peringkat ihsan. Taqwa sampai peringkat ihsan. Kerja sampai peringkat ihsan. Beribadah kepada mak dan ayah sampai peringkat ihsan. Mendirikan keluarga seluruhnya ke peringkat ihsan. Masya-Allah tuan-tuan. Ini satu benda yang saya rasa tradisi lain, Profesor, tak ada benda ni. Saya dah, minta maaf lah, saya belajar pun tak berapa banyak, tapi lama jugalah belajar. 25 tahun dah belajar, tuan-tuan dan puan ya. Tak jumpa lagi dalam buku-buku barat ni tentang ihsan. Tak jumpa lagi. Ihsan yang kita faham. Ihsan yang kita faham ni, insya-Allah. Jadi itu yang ditekan oleh doktor tadi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang ini ada, nilai-nilai ini ada kepada Ustaz Nazri, ada kepada isterinya, ustazahnya, kepada berempat orang anaknya. Kita harapkan nilai ihsan ini mengalir malam ini dalam kepala, dalam diri, dalam hati, dalam jiwa. Aliran darah daging kita ni adalah darah daging ihsan. Sayang kita, kasih kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Antara makhluk dengan makhluk, dan kasih kita dengan Allah Maha Pencipta. Khalik dengan makhluk, makhluk dengan makhluk, dan makhluk dengan Khalik, iaitu pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, saya nak ada permintaan daripada ramai tuan-tuan yang komen ni, Masya-Allah. Saya ingat ada 100 lebih komen tuan-tuan malam ni. Cukup banyak komen malam ni. Dan saya nampak ada nama-nama baru ni, Profesor.
Nama-nama yang saya tak pernah nampak ada malam ni bersama-sama kita. Kita raikan tuan-tuan. Kita raikan semua sekali. Tuan-tuan, inilah masanya kita nak dengar. Inilah masanya kita nak buat banding-banding. Setiap perkataan yang dituturkan oleh profesor dengan ustaz tadi, tuan-tuan, cuba kita tengok. Kita tengok pada diri kita. Ada tak pada diri kita? Tak ada tak pada diri kita? Kalau tak ada, diadakan. Kalau dah ada, dipertingkatkan, tuan-tuan. Itu dia. Jadi, sebelum tu, tuan-tuan, insya-Allah, ya, sebelum saya, kalau boleh, ya ustaz, ya, bersedia sikit, agaknya boleh nasyid satu sikit pada malam ni, kan, ya. Ada para penonton dah minta ni, tuan-tuan, ya. Minta ustaz katakan berdendang sikit, ya, lagu-lagu ringkas sikit katanya, untuk menghiburkan di malam yang sunyi sepi pada malam ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum itu, insya-Allah, tuan-tuan, ya, dah masuk hari yang kelima ni, kita ada sijil, tuan-tuan. Sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai bernilai RM10, RM50 dan RM100. Jadi tuan-tuan, ambil sijil ini dengan membuatkan sikit bayaran kepada akaun itu, tuan-tuan yang ada tu, dapatkan sijil, kita postkan sijil ni, tuan-tuan. Tuan-tuan bayar, ada resit, kita postkan sijil. Tuan-tuan boleh pilih RM10, RM50 dan RM100, tuan-tuan. Apa gunanya? Gunanya untuk diinfak terus kepada Yayasan Sabha untuk membina Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang menelan belanja, tuan-tuan, ada teman-teman mengatakan bukan 15 juta. You katakan 15 ke 20 juta, tuan-tuan. Bangunan besar, tuan-tuan. Ada pusat Islamnya, ada bangunan pentadbirannya, ada 10 bilik ceramah, 10 bilik syarahan. Yang tetap satunya boleh memuatkan antara 50 ke 70 orang. Full aircon, tuan-tuan. Kita ada auditorium yang boleh membuatkan dalam 350 ke 400 orang, tuan-tuan. Di situlah ada tempat makannya, tempat riadahnya, dan bangunannya ada 10 tingkat tempat yang kita meletakkan bilik-bilik seperti hotel, tuan-tuan. InsyaAllah, maknanya kita ada 125 bilik. Tiap-tiap hari kita ada 250 orang, 250 orang, 250 orang. Datang daripada Malaysia, daripada Sabah Sarawak, daripada Perlis, daripada Johor, datang daripada Brunei, datang daripada Singapura, datang daripada Indonesia di Bogor, datang daripada selatan Thailand, datang daripada mana-mana, tuan-tuan. InsyaAllah, untuk kita berhimpun, untuk apa? Untuk mengikuti program pendidikan hujung usia mati dalam husnul khatimah. Itu untuk bapa-bapa, mak-mak. Untuk anak-anak, pendidikan anak saleh, anak yang salihah, yang akan mengkhidmati ibu dan ayah hingga akhir hayat, memberikan perkhidmatan 5 bintang kepada ibu dan ayah. Ikhlasnya 5 bintang, perkhidmatannya 5 bintang, kasihnya 5 bintang, sayangnya 5 bintang, sajian makanannya 5 bintang, kasih sayang peluk ciumnya 5 bintang kepada ibu dan ayah. Yang anak inilah komplek ini nak lahirkan, tuan-tuan, supaya semuanya mati bila malaikat maut mencabut nyawa kita nanti, perkataan yang terakhir keluar daripada mulut kita. Apa dia? La ilaha illallah. Hadis mengatakan, mati anak Adam, perkataan yang terakhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Inilah yang kami nak buat, tuan-tuan. Kami nak minta semuanya, termasuk sayalah dengan teman-teman semua, mati dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak jaga sembahyang, tak boleh mati la ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Tak berbaik dengan mak mertua, ayah mertua, dengan mak sendiri, bapa sendiri, tak boleh mati dengan kalimat la ilaha illallah. Cuai sembahyang, tak boleh mati untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak boleh baca Quran, tak boleh mati untuk mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita harap insya-Allah dengan terbinanya kompleks ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita harap sesuatu akan berlaku. Kompleks ini untuk tuan-tuan dan puan satu-satunya dalam dunia. This is the only one of this nature yang ada dalam dunia. Satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia yang akan kita dirikan di Bukit Cerakah. Daripada situ nampak UiTM kampus baru, tuan-tuan. Nampak dekat dengan UiTM kampus baru, tempat yang kita nak bangunkan di Bukit Cerakah ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tolong infaklah. Macam mana dana yang kita dapat untuk 15 ke 20 juta tadi? Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fisabilillah. Salah satu daripada sumbernya ialah sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Dan kepada teman-teman, tuan-tuan yang ingin berbakti untuk Allah, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dapatkan, sebarkan pada teman-teman, tuan-tuan. Saya hantar nanti pada tuan-tuan, saya hantar buku. Satu buku tu ada 50. Buku yang RM10 tu ada 50 di dalam. Buku yang RM50 pun ada 50 helai di dalam. Buku yang RM100 pun ada 50 helai di dalam. Kepada sesiapa yang ingin, tuan-tuan, saya akan postkan
ambil nama tuan-tuan, insya-Allah mungkin dalam masa 2-3 bulan tuan-tuan sebarkan, nanti tuan-tuan bolehlah pulangkan kepada kami dengan bayaran ini sekali untuk dimasukkan dalam tabung Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Jadi Ustaz, kita nak dengar sikit. Banyak ni yang tetamu-tetamu, nanti saya nak bacakan sikit ni. Tetamu-tetamu kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan, yang nak minta, dia kata, minta macam last week kan. Last week Ustaz ada nasyid. This week tuan-tuan dan puan, kalau boleh katakan sikitlah kita bernasyid sikit pada malam ni. Sila Ustaz. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama ilahi, kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya, menjadikan ni'matnya, ia dianggap ibadah, semua diberi pahala, tarbiyah Allah berhikmah. Sabar dengan ujian, tanpa hisab akan diganjari, nikmat yang diberi memudahkan untuk berbakti, merasai pemberiannya, itulah tanda bersyukur, akan ditambah lagi nikmat yang diberi. Tersisa bermujahadah kerana ingin jalan untuk menuju Allah, panduannya Allah tunjukkan, korban harta fi sabilillah agar berdaulat kalimatullah. Setiap satu kebajikan 700 digandakan. Tawakal kepada ilahi, terutama mengenai rezeki, tanpa ragu-ragu, walaupun sedikit ada jaminan pembelaan darinya. Bila takwa pakaian kita, urusan kita dimudahkan, kerana kita sudah menjadi ahlillah. Begitu indah hidup bersama Tuhan, begitu indah hidup bersama Tuhan, begitu indah hidup bersama Tuhan. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa tajuk lagu ni Ustaz? Alangkah indah hidup bersama Tuhan. Masya Allah. Saya dengar perkataan-perkataannya tuan, tapi ialah dia punya apa tadi, audionya agak tenggelam timbul sikit. Tapi yang setengah perkataan-perkataan seperti mujahadah, tuan-tuan ya, perkataan-perkataan itu tuan-tuan, mujahadah, kita nak tanamkan semangat jihad kepada anak-anak kita, kepada mak bapak kita dan sebagainya. Saya rasa lagu tu tuan-tuan, tema dia memanglah nama lagu tu begitu, tapi rasa rangkanya tuan-tuan, tubuh lagu itu adalah jihad. Mari kita sama-sama berjihad mengangkat martabat agama Allah bersama dengan 4 orang anak, 2 orang isteri dan suami dalam keluarga Ustaz Nazri ini. Mari kita sama-sama mengangkat martabat Allah. Tuan-tuan, tak ada lagi kerja yang lebih mulia. Tak ada lagi kerja yang lebih mulia melainkan jadilah kita insan-insan yang menjadi pembantu penolong agama Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu membantu agama Allah. Kamu kerjakan agama Allah. Kamu angkat agama Allah. Kamu pikul agama Allah. Kamu memtabatkan agama Allah. Pasti akan Allah meletakkan kedudukan kamu. Pasti akan memberikan Allah SWT memberikan kejayaan kepada kamu. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi Ustaz, saya nak apa ni, agaknya Ustaz, agak memang mak bapak mungkin tertanya-tanya dengan Ustaz. Apa dia? Anak Ustaz macam anak kami juga. Anak Ustaz ada televisyen. Anak Ustaz ada sahabat-sahabat. Anak Ustaz juga ada magazin-magazin.
Anak ustaz juga ada nak tengok Euro 20, tuan-tuan. Euro 20, tuan-tuan, 12 hari bulan ni final Itali dengan England. England malam tadi menumpaskan Denmark 2-1, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Anak kita nak tengok semua ni, tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak tambah, yang cabaran yang besar sekali ialah tentang gadget-gadget. Gadget-gadget yang sesama masa, sesama arti dengannya. Macam mana ustaz ya? Apa ustaz buat untuk anak kita ni supaya tidak terlalu-lalu mengedepankan gadget, membelakangkan agama dalam kehidupan mereka ni? Macam mana ustaz? Soalan yang famous sebenarnya Datuk, dan jawapan pun ada macam-macam. Jadi maknanya untuk menghadapi persoalan ini, kita diperlukan untuk minta banyak berdoa pada Allah supaya Allah kurniakan kebijaksanaan. Walaupun semua keluarga lebih kurang sama pattern masalah dia, tapi mungkin setiap keluarga cara secara teknikal menyelesaikan masalah tu tak sama. Cuma dasarnya tu sama. Jadi maknanya macam mana kita nak mengalihkan mereka daripada terperangkap dengan fitnah-fitnah zaman yang berbentuk maya tadi, dalam bentuk gadget dan sebagainya tadi. Memang kita sangat-sangat perlukan Allah dan Rasul dalam hal ni. Sebab dia melibatkan soal dalaman yang bukan senang kita nak tawan hati anak-anak kita nak tawan akal fikiran mereka. Sebab manusia ni Allah jadikan ada 4 unsur. Pertama, unsur Allah jadikan manusia tu dia ada akal. Kemudian Allah jadikan unsur yang kedua, manusia ni ada roh. Ketiga, Allah jadikan manusia ni ada unsur nafsu, dan yang keempat fizikal. Jadi keempat-empat ni bagaimana kita nak mendidik dia supaya dia jadi manusia, menjadi hamba Allah yang saleh, salihah. Kita takkan dapat jalan penyelesaian melainkan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Cuma kalau kita nak buat pendekatan di akhir zaman ni, mungkin kita akan olah sedikitlah macam mana kita nak aplikasikan. Sebagai contoh, kalau tadi tentang apa, Datuk kata tentang kita nak gadget. Okey. Sebenarnya gadget di musim PDPR memang tak boleh lari. Kalau tak ada pun kena adakan. Kalau tak ada pun kena kongsi dengan anak-anak. Jadi nak tak nak terlibat dengan gadget. Okey, kalau yang apa saya buat, ini saya buatlah ikut kemampuan saya. Orang lain lagi hebat, Prof lagi hebat, Datuk lagi hebat. Rumah kami ni kalau ikutkan sebenarnya baru je ada TV. Maknanya sepanjang dia orang ni membesar, TV tu boleh katakan macam tak wujud lah. Jadi bukan sebab tak bagi tengok tu, tapi kami nak latih bahawa insya-Allah mereka ni boleh hidup tanpa TV. Kalau sekadar untuk mendapat info, ada banyak cara untuk mendapatkan info. Dan kita pun faham bahawa semua info yang ada di media hari ini bukanlah semuanya tepat. Jadi maknanya untuk input supaya mereka mengasah akal mereka, keutamaan kita boleh bagi mereka tentang input-input yang sahih 100%. Contohnya, kita dekatkan mereka dengan Quran dan kita dekatkan dengan bacaan-bacaan yang bermanfaat seperti hadis, kisah-kisah orang soleh dan sebagainya. Okey, bila mana kita ada TV, sebagai contoh, kami pula tak ada Astro, memang tak ada ambil Astro. Termasuklah tak ada juga channel-channel yang boleh buka lah. Jadi kami terpaksa ambil wifi untuk PDPR. So macam mana kita menggunakan PDPR wifi yang Allah bagi ni? Pertama, saya tak ambil yang dia punya kelajuan tinggi, sebab kelajuan tinggi ni biasa untuk gamers. Jadi kami ambil yang paling minimum, sekadar boleh untuk melayan keperluan PDPR. Jadi bila kita ada TV dan ada wifi ni, cabaran dia sangat besar. So kita setkan hanya kita buka YouTube yang kita dah set untuk mereka tengok. Contoh, lepas solat subuh, lepas habis zikir pagi, kita akan buka ada slot mungkin dalam 15 minit, 20 minit, kuliah-kuliah yang kita pilih. Contoh, kuliah tadabbur Al-Quran daripada sekian-sekian asatidzah yang ada. Jadi kemudian kita dekatkan juga mereka dengan tajuk-tajuk yang kita pilih, khususnya bagaimana mendepani cabaran akhir zaman untuk remaja masa kini. Jadi ada dia punya slot-slot kuliah tu yang dah disusun. Jadi maknanya mak bapak ni, sebenarnya macam mak bapak saya sama juga macam mak bapak orang lain. Saya pun teringin juga nak tengok tu, tengok ni. Tapi kita terpaksa mujahadah. Itu dia kata tadi mujahadah. Kita terpaksa melawan kehendak kita sebab kita berhadapan dengan kehendak Allah. Jadi kita kena letak kehendak Allah dan kehendak Rasul tu mengatasi kehendak kita. Ini perlukan mujahadah. Dan mujahadah itu perlukan bimbingan guru. Maka sebab tu kalau kita nak berjaya, siapa pun kita ustaz ke kita ulama, kita perlu ada guru yang boleh membimbing rohani kita.
Rasulullah adalah pembimbing rohani paling hebat seantero dunia. Langit dan bumi semua makhluk, rahmatan lil alamin. Bila Rasulullah SAW wafat, diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakar, diturunkan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Tetapi malangnya kita hari ni tak ada benda tu. Jadi bila kita ada benda tu, insya-Allah kita tahu apa nak buat. Jadi untuk anak-anak ni, kita dah setkan mereka kalau penggunaan gadget pun hanya untuk pembelajaran. Katalah mereka perlu main game. Okey, game-game tu kita nak setkan game-game yang ada nilai untuk membina minda. Ada sebenarnya, cuma kita kena ada banyak connection dengan kawan-kawan di kalangan guru-guru yang mereka ada apps-apps yang bagus untuk meningkatkan minda. Jadi makna kata senang cerita, penggunaan tu terlampau terhad lah. Orang akan lihat, Allah kesiannya dia orang ni. Tak dapat tengok tu, tak dapat tengok sinetron, tak dapat tengok drama apa semua kan. Bagi saya dan family secara peribadi, itu bukanlah menjadi satu kerugian. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, wal asr innal insana lafi khusr. Memang Allah dah tekankan, dah tegaskan manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Maknanya kita nak bina iman ni susah. Kerjanya memerlukan banyak masa dan banyak tenaga. Jadi baik kita fokus tentang macam mana nak bina iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lepas tu nak kena dah beriman, kena pula buat kerja-kerja amal soleh. Nak buat amal soleh bukan senang. Bukan anak-anak susah, mak bapak pun susah. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Akhirnya Allah anugerahkan peluang tu melalui datuk. Bolehlah kita berkongsi watawasau bil haq watawasau bis sabr dalam program-program macam ni. Jadi maknanya datuk, sebenarnya kita kena minta pimpinan Allah selalu, minta Allah bagi idea macam mana kita nak buat. Dia sebab serangan musuh ni berbeza-beza. Dia berbeza-beza. Pendekatan rohani semua kita kena gabungkan. Satu contoh lagi, katalah berlaku macam kita tengok anak ni mengagam. Apa hal mengagam? Mungkin ada gelombang-gelombang negatif sedang masuk dalam diri mereka. Jadi ada panduan ulama bagi pada kita, caranya adalah bila kita habis ambil wuduk, jangan kita lap tangan kita yang basah sebab wuduk tadi. Especially mak lah. Mak ni doa dia mustajab, bahkan doa dia lebih hebat daripada para wali Allah. Ya. Jadi bila dia keluar daripada berwuduk tadi tu, digalakkan selepas baca doa lepas wuduk, dia baca surah Al-Qadr. Inna anzalna. Inna anzalna tu sampai habis. Lepas tu dalam keadaan tangan yang basah tu, sapu dekat ubun-ubun anak, sapu kat dada sambil kita berdoa, meminta Allah dengan keberkatan Al-Quran, Asmaul Husna apa semua, minta Allah jadikan mereka ni lembut hati, mudah untuk berkhidmat kepada agama. Jadi anak yang soleh-solehah. Jadi itu salah satu pendekatan yang kita kena buat. Begitu juga dalam pendekatan masak. Jadi makna kata mak bapak ni tak sempat sangat nak tengok TV. Dia kena cari macam-macam senjata untuk berhadapan dengan senjata-senjata fitnah zaman ni. So begitulah Datuk, seberingkas perkongsian. Alhamdulillah. Masya Allah tuan-tuan. Kalau saya sempat juga ambil sikit-sikit lagi tuan-tuan. Ini tips tuan-tuan dan puan yang saya rasa daripada jawapan-jawapan itu banyak tips-tips yang kita sedar atau tak sedar. Kalau kita dapat catatkan dalam kepala, tuliskan dalam mana-mana nota tuan-tuan dan puan, ini akan menjadi bekalan kepada kita. Pertama tadi tuan-tuan, TV baru saja hadir di rumah mereka. TV baru saja hadir di rumah mereka. Tapi cuba tengok anak kita tuan-tuan. Anak kita boleh hidup tak ada TV. Anak perempuan kita boleh hidup tak ada TV. Anak lelaki kita boleh hidup tak ada TV. Mak bapak boleh tak hidup tak ada TV. Itu tuan-tuan. Kemudian nombor dua, dikatakan dekatkan anak dengan Al-Quran. Dekatkan anak dengan Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran Masya Allah dengan mukjizat Al-Quran tuan-tuan. Saya tak tahulah kalau ada yang lebih hebat daripada Al-Quran. Yang lebih manis daripada Al-Quran. Lebih syahdu daripada Al-Quran. Yang lebih terbuka untuk memedia manusia selain daripada Al-Quran. Petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kemudian tuan-tuan, Wi-Fi. Dia kata dia masuk, dia ambil yang minimum tuan-tuan. Ada Wi-Fi ni untuk memberikan anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, dapat menikmati rancangan-rancangan yang rancangan-rancangan itu bagi keluarga ini, it has to be education related. It has to be learning related. Teaching and learning related. Itu tuan-tuan. Itu dia punya paksi dia. Kemudian tu dia katakan dia ambil pun tetapan kelajuan yang rendah. Sebab kelajuan yang tinggi itu untuk gamers, kelajuan tinggi itu untuk gamblers dan sebagainya tuan. Dia ambil kelajuan yang paling rendah. Tuan-tuan anak-anak kita tuan-tuan dekat rumah ni yang umur setahun, 2 tahun, 3 tahun ni pun dah ambil yang paling laju tuan-tuan. Yang paling laju. Tekan itu keluar ini, tekan ini keluar ini. Pop-up pun keluar tuan-tuan. Cuba bayangkan anak umur 2 tahun tengok pop-up itu tuan-tuan. Kemudian insya-Allah apa dikatakannya, dekatkan
Dekatkan anak kita dengan tajuk-tajuk. Tajuk-tajuk yang terkini, tuan-tuan. Tajuk cerita tentang alam-alam yang akhir ini. Macam mana dunia sudah menjadi dunia yang terakhir, tuan-tuan. Yang kita tengok anak-anak kita adalah generasi yang terakhir dalam bentuk-bentuk dunia yang terakhir. Kemudian tuan-tuan nampak ya, pembimbing rohani. Mak bapak lah. Kita memerlukan, mana-mana keluarga memerlukan bimbingan rohani, tuan-tuan. Jadi mak bapak, tuan-tuan, tugas kita bukan tugas imam, bukan tugas Bilal, bukan tugas ustaz, bukan tugas ustazah. Kitalah pembimbing-pembimbing rohani. Tapi kalau pembimbing jasmani pun kita tak mampu, macam mana kita nak memimpin rohani, tuan-tuan? Sebab itu ilmu, carilah ilmu. Beramallah. Mak bapak mesti tunjuk satu sifat kepada anak-anak. Bahawa mak bapak adalah pembimbing rohani yang terbaik yang pernah dilihat oleh anak-anak kita. Kemudian tuan-tuan, gadget tadi dan untuk pembelajaran, satu lagi, air wuduk, tuan-tuan. Air wuduk. Bila kita ambil wuduk, jangan lap tangan kita. Apa nak buat, tuan-tuan? Air wuduk tu baca, tuan-tuan, tadi surah Al-Qadar, tuan-tuan. Sebab tu ambil air wuduk tu, lap ke ubun-ubun, lap pada dada kita dengan doa dengan dada mereka, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, supaya anak kita ni insya-Allah dengan air wuduk ni mengalir, air yang paling suci ini, tuan-tuan nampak, mengalir dalam ubun-ubun kepala mereka, otak mereka dan dada mereka, mengalir dengan organ-organ yang ada dalam dada mereka, supaya anak-anak ini cerah di hadapannya, cerah pandangannya untuk menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Profesor, dalam masa yang singkat agak ni, kita tak banyak masa dah, Profesor. Agaknya macam mana Profesor nak ulas sikit macam mana dan tip-tip yang diberikan tadi untuk jangan anak kita terlalu mendepankan gadget, tapi sebaliknya tuan-tuan tengok berhati-hati, very judicious. Dia menggunakan gadget tu in a very judicious manner, tuan-tuan nampak. Sangat berhati-hati untuk menentukan anak-anak kita tidak terjebak kepada benda-benda yang tidak diingini nanti, insya-Allah. Macam mana Profesor? Insya-Allah. Sila. Apa yang saya boleh katakan, Datuk, saya memang terpegun lah dengan cara tu, sebab meletakkan kita kata meletakkan semua tu secara kreatif. Dan antara ayat yang Ustaz katakan tadi, iaitu ibu bapa yang perlu berusaha dulu. Yang tu sebenarnya kunci dalam dalam kita membantu keluarga-keluarga yang bermasalah ini. Yang ni yang diletakkan, ataupun kita kata kajian-kajian tentang dari segi psikologi keluarga, itu adalah kunci dia. Dan di sini bila Ustaz zahirkan itu keadaan tersebut, sebenarnya apabila kita dah dapat kunci dia tu, yang lain-lain tu kita hanya kreativiti kita untuk menyusun bagaimana keadaan tersebut boleh kita laksanakan, disiplinkan dan memberi alternatif kepada apa yang diperlukan pada peringkat umur tersebut. Maksudnya di sini kalau kita tengok kesesuaian pada setiap umur tersebut, dan saya yakin Ustaz dengan isteri telah meletakkan setiap satu tu kaedah alternatif tu kepada umur-umur tersebut yang sesuai. Dan di sini kalau kita tengok ada pembahagian style of parenting ini, saya boleh kategorikan Ustaz punya style ini mungkin masuk kepada autoritatif, yang dikatakan autoritatif, yang mana dia ada demand dan dia ada elemen control, kan? Tapi dalam masa yang sama dia accept, dia membentuk dalam bentuk yang kita kata membuat dalam bentuk yang boleh diterima, dia menerima keadaan tersebut dan dia bertanggungjawab kepada apa yang telah dilaksanakan itu. Maksud dia buat bersama-sama. Walaupun dia ada elemen, dia demand, kena buat ni, mesti buat ni, wajib buat ni. Maksudnya Allah suka buat ni. Tapi dan dalam keadaan itu juga dia menerima keadaan tersebut, apa yang berlaku pada psikologi tersebut, dia ada macam kita kata a very serious observation. Kemudian dia applykan role model. Maksud dia tu tengok apa yang bapak buat, tengok apa yang Umi buat. Jadi tengok macam ni. Maksud dia sebenarnya dia complement each other. Maksudnya walaupun kita nampak dalam bentuk ketegasan ada di situ, tapi dia ada dia balancekan balik dengan perkara tersebut. Dengan tadi kalau kita tengok ada nasyid. Jadi setengah orang tak bagi ada TV, nasyid pun tak ada. Jadi anak-anak dia akan cari yang tempat lain sebab jiwa muda, storm and stress dia dalam keadaan yang menuju kepada balik dan sebagainya, dia meronta-ronta. Dan lagi satu influence ataupun pengaruh daripada rakan sebaya.
Jadi secara tak langsung dia ada rakan sebaya dia. Jadi rakan sebaya dia kata, aku boleh, kenapa kau tak boleh? Aku ada, kenapa kau tak ada? Maksud dia dalam keadaan itu, ustaz telah adjust, balancekan keadaan tersebut. Tak ada TV tak apa, mari jom kita nyanyi sama-sama. Maksud dia di sini yang saya nampak yang paling cantik, yang boleh dicontohi oleh semua Datuk, iaitu involvement. Involvement, maksud dia tengok Umi dengan daddy, Umi dengan ayah. Jadi Umi dengan ayah ni buat. So kita buat sekali. So apabila kita participate, involve, anak-anak akan nampak bahawa kita lah yang paling signifikan. Jadi kita didik mereka dalam keadaan yang ukhuwah yang sangat bagus, yang penuh dengan kasih sayang, yang mendapat redha Allah, ihsan dan sebagainya tadi. Maksud dia sebab itu kita tengok ustaz dalam keadaan yang tawaduk dia tadi, yang sangat kita kata merendah diri, tapi kita nampak inilah contohnya. Jadi saya ucap tahniah lah sebenarnya kepada ustaz dengan ustazah, sebab bagi saya mungkin saya pun tak mampu nak buat sampai ke tahap itu dalam sedikitnya ilmu yang ada pada saya ni, dan mungkin nak combine pun dalam keadaan itu untuk membuat sampai ke tahap apa yang ustaz dan isteri buat. Ya, dan saya teruskanlah perjuangan tersebut. Alhamdulillah. Allah, terima kasihlah Profesor, terima kasih. Cantik ulasan tu tuan dan puan ya. Kagum, Profesor kagum tengok macam mana dalam dunia sekarang ada manusia yang namanya ibu dan ayah boleh meletakkan tuan dan puan apa yang dia nak, acuan apa yang dia nak, and they make sure anak-anak akan berada dalam acuan itu dengan pengorbanan. Tak ada TV di awalnya, itu pengorbanan. Tuan-tuan ya, wifi dengan internet yang paling tak lambat, yang paling tidak bertenaga, tuan-tuan, semata-mata untuk membolehkan gadget itu digunakan untuk pembelajaran saja, yang tidak memerlukan high speed, tuan-tuan. Kalau high speed, anak-anak kita pergi high di mana-mana kita pun tak tahulah, tuan-tuan. Jadi ini benda-bendanya para penonton yang hormat sekalian, yang saya fikirlah insya-Allah boleh dijadikan sedikit pedoman, bukan sedikit lagi, banyak pedoman kepada kita, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, saya nak sebutkan tadi Profesor kata cara ustaz ni dia ada cara, tuan-tuan, demokratik. Dia cara ada laissez-faire. Dia ada cara autokratik. Tadi ustaz Profesor menyebutkan cara ustaz ni ada elemen autokratik dekat situ, autokrasi dekat situ, tuan-tuan. Yes, kamu kena buat ini caranya. Rumah ni tak ada TV dan sebagainya. Untuk mengelakkan tak ada TV ni, mari kita bernasyid, mari kita baca Quran, mari kita berzikir. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Bukan senang, tuan-tuan dan puan. Kita nak bagi anak kita alternatif yang begini, meninggalkan apa yang menjadi lumrah kepada anak-anak yang lain, tuan-tuan. It's not easy. I tell you, sebab itulah, tuan-tuan, lagu tadi kata mujahadah. Mujahadah artinya striving, very hard, striving for something. Itu mujahadah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, apa lagi yang dia ulas dari Profesor tadi, tuan-tuan, Masya Allah tentang saya rasalah, tuan-tuan, saya rasa keluarga ni ujungnya katakan by all means teruskan. Saya rasa saya bimbang bimbang saya begini sajalah. Kalau misalnya anak ini katakanlah dia ada berlaku satu discontinuity entah di mana. Mungkin umur kita pendek dan sebagainya. Mungkin isteri kita dengan kita mungkinnya tidak seimbang lagi. Macam mana kedudukan anak ini yang sudah dibina begitu. Sebab tuan-tuan dan puan, saya pernah tengok ada cikgu-cikgu saya dulu satu masa dulu. Nama dia pun, tuan-tuan, menggambarkan nama yang paling indah, tuan-tuan. Dididik sebegitu rupa. Tapi akhirnya macam etis dia, tuan-tuan. Macam etis dia. Saya tak mau sebut namanya, tapi guru saya lah, tuan-tuan dan puan. Satu masa dulu, masa saya belajar dulu. Jadi inilah, tuan-tuan dan puan, yang saya ada sikit kadang kebimbangan. Sebab kita ada kontrol within our system, within our area, kita ada kontrol. Outside, tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak sebut satu perkara, tuan-tuan. Macam mana ayah saya, mak saya bina kami adik-beradik 8 orang, tuan-tuan dan puan. Binanya macam ustaz juga. Agama. Ayah saya 2 saja. Solat Al-Quran. Bila saya belajar ke luar negara, tuan-tuan, lama belajar, 6 tahun setengah di luar negara. Kalau ayah saya tak sebut, tidak masukkan Al-Quran, solat dengan Al-Quran ni, minta maaf tuan-tuan dan puan,
dalam suasana kami belajar, di tempat kami belajar itu, rasa-rasanya hancur, tuan-tuan, hancur. Hancur, morally hancur, tuan-tuan. Physiologically pun mungkin hancur. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan. Bila saya bekerja, ya, saya bekerja dan jadi exco dan sebagainya, jaga infrastruktur, tuan-tuan dan puan, ya. Bilion yang saya jaga, tuan-tuan, bilion, ya. Kadang-kadang ada sikit, kadang-kadang syaitan tu ganggu kita, setan ganggu. Ambillah, tuan-tuan, ambillah. Ni jaga projek, ambillah. Tapi tuan-tuan, ya, waktu katakanlah ada niat nak ambil, satu bisikan, tuan-tuan. Bisikan tu datang daripada sembahyang dan Quran, solat dan Quran. Ayah saya masuk dalam jiwa saya, tuan-tuan. Apa dia bunyinya? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Jadi tangan ni tak ambil lah, tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi exco pun tak ambil, jadi ahli parlimen pun tak ambil, tuan-tuan, insyaAllah. Jadi inilah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih kepada doktor, terima kasih kepada keluarga ni, tuan-tuan. Saya sangat-sangat menyanjung, sangat-sangat menyanjung. Tuan-tuan, para penonton yang mati sekalian, dengan komen 100 lebih komen pada malam ni, kita ucapkan terima kasih lah bagi pihak para penonton yang mati sekalian. Terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada Ustazah, terima kasih kepada empat anak, terutama tuan-tuan yang berhibur. Saya nampak, tuan-tuan dan puan, ya, dia, tuan-tuan, ya, ada bendanya. Kadang-kadang hubungan antara mak bapak dengan anak ni tense, ada masanya tense. Tuan-tuan, ya, kadang-kadang kita duduk sebelah pun tak selesa. Tapi bila kita dah melagukan nasyid tu bersama, sama iramanya, sama lagunya, sama liriknya, sama nadahnya, tuan-tuan, inilah, tuan-tuan, penyambung kasih di antara mereka. Secara tak langsung, tuan-tuan, latently, it is, tuan-tuan, it is a contextual. Dia menyambung kasih di antara anak, mak dan ayah dan sebagainya. Jadi ini saya nampak, Ustaz, ya, di belakang itu, tuan-tuan, falsafahnya di situ saya nampak. Kalau saya dapat menyanyi dengan isi dengan anak-anak, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan rasakan, ya? Saya tengok, tuan, ada satu ustaz tu popular dalam TV sekarang ni, ya. Dia buat kereta, ustaz, kereta dia ialah macam van begitu kan, ya. Dia, tuan-tuan, sampai bawa TV tu, saya ni ada, tuan-tuan, tengok rakaman dia. Saya buat TV. Ayah dia baca sedap macam Quran, tuan-tuan. Okey, sampai habis, sambung Din, anak nombor 2. Baca lagi. Din, anak kata anak perempuan dia. Sampai tu, sambung lagi. Isteri dia baca, tuan-tuan. Masya Allah. Sepanjang-panjang perjalanan, tuan-tuan puan, hiburannya ialah Al-Quran. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah, tuan-tuan dan puan. Ini alternatifnya. Dia tak buka TV dekat kereta tu. Dia tak buka lagu dekat kereta tu. Dia tak buka, tuan-tuan. Dia tak buka. Yang dibukanya lagu Al-Quran daripada mulut mereka sendiri, tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang saya nampak, insya-Allah. Saya tengok ustaz tu, saya baru ni tengok dalam TV ustaz tu, Masya Allah. Memanglah, tuan-tuan dan puan, ya. Inilah pembinaan yang berlaku. Saya pun mengaku saya tak boleh buat benda yang macam ni, tuan-tuan. Tapi saya cubalah untuk anak-anak saya ni, saya pun cubalah, tuan-tuan, setakat mana yang saya mampu. Apa pun, tuan-tuan dan puan, cuba setakat mana yang mampu. Allah tak tengok result. Allah do not see outcome. Allah would see how much effort you put in. Macam mana kita lakukan itu. Itu yang diterima, yang dicakrol, yang dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, terima kasih sekali lagi Profesor. Terima kasih kepada ni. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan, ya, webinar 1 sudah berlalu, webinar 2 pada 28 hari bulan 8 dan webinar 3 pada 9 hari bulan 10. Tuan-tuan, webinar ini maknanya seminar online, tuan-tuan. Seminar online yang kami kendalikan 9.30 sampai pukul 12.30 hari Sabtu, tuan-tuan. 28 hari bulan 8 hari Sabtu, 9 hari bulan 10 pun hari Sabtu. Tuan-tuan, insya-Allah. Yang 28 hari bulan 8 tajuk dia Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Yang 9 hari bulan 10 tajuk dia, tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Tuan-tuan, daftar sekarang, daftar free, tuan-tuan, percuma, tuan-tuan. Inilah dakwah kita, tuan-tuan. Inilah dakwah kita. Kalau saya letakkan dakwah ini atas nama ringgit dan sen, tuan-tuan dan puan, maka dia ringgit dan sen lah yang akan perginya. Tapi kalau kita buatkan dakwah ini atas dasar kerana Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka ganjarannya kita akan pungut di akhirat nanti bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang akhirnya saya harap tuan-tuan dan puan, ya, kepada teman-teman yang pernah mengikuti program saya, tuan-tuan dan puan, sejak 35 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, dalam berbagai-bagai program, tuan-tuan dan puan, tolonglah
saya nak kumpulkan alumni Hasan Ali. Alumni program Hasan Ali, tuan-tuan. 1.2 juta manusia doktor telah mengikuti program saya selama 35 tahun macam tu kan. Jadi saya nak kumpulkan dalam Telegram. Tuan-tuan, joinlah. Tuan-tuan, teman-teman yang pernah mengikuti program saya, joinlah Telegram saya. Pergilah download Telegram sekarang ni tuan-tuan dan puan. Kemudian pergilah kepada linknya Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, saya ingatkan balik, insya-Allah sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Inilah yang kita nak buat tuan-tuan. Tak mahal tuan-tuan, tak banyak tuan-tuan. Tapi kita akan tagih di syurga nanti. Kita akan tagih di liang lahat kita nanti. Kita akan tagih di kubur kita nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Cukup setakat itu. Sekali lagi terima kasih kepada para penonton. Saya kata tadi nak bacakan tuan-tuan orang-orang yang bagi komen, tapi terlalu ramai tuan-tuan. 100 lebih tuan-tuan, dekat 120, 130 orang, tak mampu tuan-tuan. Kalau saya sebut satu tak sebut yang lain, tak adil tuan-tuan. Jadi tak dapat dibacakan itu semuanya. Apapun, terima kasih kepada semua. Minggu depan kita berjumpa lagi tuan-tuan. Berjumpa lagi minggu depan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung anjung. Perempuan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Husnul Khatimah.